Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam TS25 kepada rakan-rakan PGB dan rakan-rakan FLT yang mengikuti program TS25 bagi tahun ini. Jadi, pada kali ini saya akan membincangkan berkenaan dengan submodul 1.5 peranan pemegang taruh yang merupakan sebahagian daripada yang terkandung dalam modul 1, iaitu bimbingan dan pementoran. Jadi, adalah diharapkan pada akhir sesi ini, para peserta dapat yang pertama, membezakan antara pemegang taruh dalaman dan luaran sekolah. Yang kedua, dapat menterjemahkan peranan pemegang taruh di sekolah. Yang ketiga, peserta-peserta dapat mengaplikasi pendekatan 5 langkah untuk membina hubungan dan meningkatkan penglibatan pemegang taruh. Dan akhir sekali, dapatlah peserta-peserta merangka satu cadangan inisiatif kolaboratif antara sekolah dan pemegang taruh yang telah dikenal pasti. Jadi, dalam program TS25 ataupun program transformasi sekolah 2025 yang merupakan satu program strategik Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mentransformasikan sekolah menjadi sekolah berkualiti, berfokuskan kepada kemenjadian murid secara holistik. Jadi, konsep program TS25 menekankan satu usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul melalui 4 elemen, iaitu persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan serta penglibatan pembelajaran murid yang aktif dan bermakna. Dan program ini seharusnya disokong oleh kepimpinan yang berkualiti, guru yang kompeten dan komitmen komuniti yang padu selas dengan asas yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Jadi, di mana letaknya pemegang taruh dalam kerangka konsep TS25? Seperti yang kita fahami, kerangka konsep TS25 terdapat 4 KRA, iaitu pemimpin yang berkesan, guru yang berkualiti, persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna, dan yang keempat, yang tidak kurang pentingnya, iaitu sokongan PIBG dan community. Jadi, di sinilah terletaknya pemegang taruh dalam kerangka konsep TS25, iaitu sokongan PIBG dan community. Jadi, berdasarkan matlamat TS25, antaranya yang pertama ialah memantapkan kepimpinan sekolah. Yang kedua, memaksimumkan sebaik mungkin potensi guru yang berada di sekolah dan murid-murid melalui ataupun menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Dan akhir sekali, iaitu matlamatnya ialah untuk mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Jadi, kita dapat lihat di sini bahawa antara matlamat TS25 ialah mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Jadi, kita ingin tahu apakah itu atau siapakah itu pemegang taruh. Pemegang taruh ataupun stakeholders adalah mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam sebuah organisasi. Jadi, pemegang taruh ini akan menentukan inisiatif sebuah institusi dalam melakukan perubahan dan seterusnya transformasi dapat digerakkan supaya memperolehi kejayaan untuk jangka masa yang panjang. Jadi, siapa itu pemegang taruh? Pemegang taruh terbahagi kepada dua. Yang pertama, pemegang taruh dalaman.
Yang kedua, pemegang taruh luaran. Jadi kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan pemegang taruh dalaman dan juga pemegang taruh luaran. Pemegang taruh dalaman adalah mereka yang terdiri daripada personal yang bekerja dalam sistem sekolah secara harian. Maksudnya, mereka ini terlibat dengan operasi ataupun aktiviti sekolah secara terus-menerus ataupun secara setiap hari. Yang kedua, pemegang taruh dalaman juga adalah kawalan terhadap apa yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir sekali, pemegang taruh dalaman juga adalah terdiri daripada staf. Staf ini mungkin terdiri daripada kerani sekolah, mereka juga terdiri daripada pembantu makmal, mereka juga terdiri daripada pengawal ataupun pegawai keselamatan. Pemegang taruh dalaman juga adalah terdiri daripada pegawai-pegawai yang berada di PPD, pegawai yang berada di Jabatan Pendidikan Negeri, dan bagi sekolah yang mempunyai lembaga pengelola sekolah, mereka juga adalah terdiri daripada pemegang taruh dalaman. Seterusnya, pemegang taruh luaran. Pemegang taruh luaran adalah mereka yang tidak terlibat dengan urusan seharian di sekolah. Mereka ini tidak menentukan hasil akhir daripada sistem persekolahan. Tetapi mereka mempunyai minat yang mendalam terhadap hasil akhir tersebut. Jadi setelah kita berkongsi berkaitan dengan pemegang taruh dalaman, pemegang taruh luaran ataupun apakah itu pemegang taruh, jadi diharapkan para peserta dapat melayari Google Classroom untuk mengisi toolkit 1.5.1. Jadi rakan-rakan peserta bolehlah berhubung dengan rakan elit masing-masing yang terdiri daripada rakan-rakan SIP Plus di PPD untuk membincangkan hasil refleksi dalam sesi tutorial. Seterusnya, kita akan berkongsi bagaimana untuk membina hubungan dan mempertingkatkan pelibatan pemegang taruh melalui pendekatan 5 langkah. Menyedari akan kepentingan pemegang taruh turut sama berperanan untuk mencapai matlamat ataupun hasrat program TO25, maka pihak sekolah seharusnya berusaha untuk meningkatkan pelibatan pemegang taruh di sekolah. Namun begitu, sebelum pelibatan mereka boleh ditingkatkan, pihak sekolah seharusnya berusaha untuk membina hubungan dengan lebih ramai pemegang taruh. Antara pendekatan yang boleh diaplikasi oleh pihak sekolah ialah pendekatan 5 langkah seperti yang akan kita tunjukkan pada slide yang berikutnya. Jadi, dalam membina hubungan dan mempertingkat penglibatan pemegang taruh melalui pendekatan 5 langkah, yang pertama, pihak sekolah perlu laksanakan ialah mengenal pasti strategi penglibatan. Jadi, melalui strategi penglibatan ini, pihak sekolah mestilah menetapkan visi dan harapan penglibatan masa hadapan dan menilai semula tindakan masa lalu. Langkah yang kedua, mapping pemegang taruh, menyatakan kriteria, mengenal pasti pemegang taruh dan mekanisme penglibatan. Langkah yang ketiga yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah iaitu memberi fokus kepada matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Tentukanlah logistik penglibatan dan tetapkan peraturan. Langkah yang keempat, penglibatan, iaitu melaksanakan penglibatan, pastikan sumbangan yang sama rata, kawal tension jika ada dan fokus kepada isu. Manakala langkah yang terakhir, pelan tindakan, iaitu pihak sekolah mestilah mengenal pasti peluang daripada maklum malas dan tentukan tindakan. Dan kita juga di pihak sekolah seharusnya menyemak semula matlamat dan seterusnya rancangkanlah tindakan untuk dibuat susulan dan pelibatan di masa hadapan. Jadi, tidak cukup dengan membina hubungan saja. Sebaliknya, pihak sekolah haruslah memanfaatkan hubungan yang telah dibina itu. Bagi memenuhi keperluan ini, pelibatan pemegang taruh juga perlu dipertingkatkan. Slide berikutnya akan memaparkan beberapa kaedah yang boleh digunakan pakai untuk meningkatkan pelibatan pemegang taruh di sekolah. Bagi meningkatkan pelibatan pemegang taruh, beberapa
pendekatan yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah. Antaranya ialah yang pertama, mengenal pasti kehendak, minat dan idea penglibatan melalui kaji selidik ataupun kajian. Ini bermaksud pihak sekolah menentukan apakah minat, apakah idea yang boleh disumbangkan oleh pihak pemegang taruh. Yang kedua, pihak sekolah juga perlu menyediakan polisi dan peraturan mesra pemegang taruh untuk menggalakkan pelibatan menyeluruh. Ini penting supaya kedua-dua pihak dapat menjayakan sesuatu aktiviti atau inisiatif berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dipersetujui. Pendekatan yang ketiga yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah ialah melaksanakan pendedahan dan latihan kepada guru, dan tidak lupa juga pendedahan ini juga perlu dilaksanakan kepada pemegang taruh tentang pelibatan dan pemuafakatan berkesan. Pendekatan yang keempat, komunikasi yang berkesan melalui pelbagai saluran dan alat perlu dilaksanakan sama ada komuniti dalam sekolah dan juga pemegang taruh. Outreach strategi iaitu untuk menyampaikan maklumat pada pemegang taruh tentang usaha penambahbaikan sekolah. Dan akhir sekali, pendekatan yang boleh diambil oleh pihak sekolah ialah setelah kita melaksanakan sesuatu program atau inisiatif yang dilaksanakan oleh pemegang taruh, pihak sekolah perlulah menilai akan keberkesanan program tersebut sama ada program itu perlu diteruskan ataupun perlu ditambah baik. Jadi, para peserta boleh membuat refleksi melalui Google Classroom iaitu dengan mengisi toolkit 1.5.2 dan toolkit ini akan dibincangkan bersama-sama rakan-rakan RE iaitu SIP Plus dalam sesi e-tutorial di peringkat daerah masing-masing. Jadi, setelah kita melalui submodul pemegang taruh, maka saya membuat rumusan iaitu yang pertama, terdapat pemegang taruh dalaman dan juga pemegang taruh luaran. Rumusan yang kedua adalah diharapkan pihak sekolah boleh menggunakan pendekatan tertentu untuk membina hubungan dengan pemegang taruh yang telah dikenal pasti. Kesimpulan yang ketiga atau rumusan yang ketiga, pihak sekolah boleh memanfaatkan hubungan dengan pemegang taruh dengan meningkatkan penglibatan mereka di sekolah. Dan akhir sekali, pihak sekolah juga dapat membina hubungan dan meningkatkan penglibatan pemegang taruh yang mana boleh dilaksanakan apabila pihak sekolah jelas dengan tindakan-tindakan yang boleh diambil. Jadi sebelum saya tamatkan sesi rancangan dalam video ini, suka saya ingatkan beberapa perkara. Yang pertama, sila rekodkan kehadiran pada link yang terdapat dalam video ini. Ini penting untuk pengisian ataupun rekod dalam SPLG KPM. Link ini akan aktif sebaik saja video ini tamat dan akan berakhir selepas 1 jam berikutnya. Yang kedua adalah diharapkan semua peserta dapat mengikuti sesi perbincangan bersama rakan SIP daerah masing-masing sebaik saja video ini selesai. Sesi perbincangan ini akan dikendalikan oleh SIP daerah masing-masing. Sila rujuk SIP daerah masing-masing untuk mendapatkan link pembincangan tersebut. Sekian, terima kasih.